Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Khabar Ustaz? Alhamdulillah. Khabar baik. Apa baik Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Berapa hari dah Ustaz? Malam ni malam 9. Malam ni malam 10. Malam 9 ke malam 10? Malam 10. Malam 10, sorry. Malam 10, 9 dah ini. Tak kira. Malam ni genap 10 hari kita puasa. 9 hari kita malam 10. Nabi kata puasa ni 10 malam yang pertama adalah kerahmatan. Rahmat yang mana? Kita boleh menyesuaikan badan kita dengan kehambaan kita. Kita dah boleh bagi link. Kehambaan kita yang fakir tu, kita boleh sesuaikan dengan badan kita yang duk makan minum menjadi fakir. Itulah rahmat tu, 10 malam pertama. Kita dah sesuai, dah boleh tune, dah boleh okey. Sebab tu, dia jadi satu madrasah tarbiyah diri. Puasa ni, dia jadi madrasah tarbiyah diri kita untuk nak benar-benar menjadi seorang hamba. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas kesempatan yang Allah Ta'ala bagi untuk kita merasai nikmat wujud. Nikmat wujud dan nikmat-nikmat yang ada dalam kewujudan kita. Dan kita diberi peluang untuk mengetahui tentang Tuhan. Mengetahui tentang kebesaran Tuhan. Sifat-sifat kebesaran Tuhan. Dan kita diberi peluang untuk mendekati. Dan kita yang telah diberi peluang untuk menyaksi dan melihat akan kebesaran Allah. Moga-moga kita tergolong di kalangan hamba-hamba Tuhan yang beriman dan yang bertakwa. Beriman, bertakwa dan jadi hamba-hamba yang boleh beramal saleh untuk kesempurnaan iman dan untuk kesempurnaan takwa. Maka kita dapat beramal dengan amalan-amalan saleh. InsyaAllah. Baik. Hari ini kita apa tau? Futuhul Ghaib Ustaz. Muka surat berapa? Muka surat 30 perenggan kedua sampai Allah Subhanahu Wa Taala. Muka surat 30 perenggan.
Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, muka surat 30 perenggan kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersama engkau sekiranya semua nafsu dan kehendakmu itu tidak dihancurkan. No? Apa dia nak habang? Tuhan tetap tak ada selagi mana ada benda-benda lain yang lebih penting bagi kita. Abang itulah. So benda-benda yang penting bagi kita daripada benda-benda yang nafsu suka. Dia abang, Tuhan tidak bersama kamu. No. Selama mana kamu tidak dapat menguasai nafsu. Jadi Tuhan tidak ada dengan orang-orang yang ada Tuhan yang lain. Ada lagi benda-benda lain di sisi Allah, maka Allah tidak akan ada pada orang. Jadi kerja kita ni meletakkan semuanya ke tepi. Yang utama bagi kita adalah Tuhan. Maka amalan puasa inilah puasa, iaitu meletakkan kita benar-benar fakir sebab ketidakkeperluan kita kepada sesuatu lain dari Allah. Kena capailah matlamat puasa yang sebenar tu. Barulah boleh statement-statement macam ni kita faham. Tidak, kita tak boleh nak faham. Dan apabila semua hancur dan tidak ada lagi yang tinggal pada kamu, maka kamu pun sesuailah untuk diisi dengan Allah. Maka diri kita pun menjadi bekas untuk diisi dengan kebesaran Tuhan. Diri kita ni selagi mana kita masih terikat dengan an-nafs, hawa nafsu kita, selama itulah cerita pasal Tuhan ni jadi sembang kosong. Dia tak ada manfaat apa pun. Melainkan kita kosong betul. Kalau begitu, amalan apa yang menjadikan kita ni betul-betul kosong? Tak lain dan tak bukan, jawabnya saum. Puasa. Sebab tu kenapa puasa menjadi rukun Islam. Kenapa puasa difardukan ke atas orang-orang yang mengaku diri dia beriman. Sebab puasa saja dapat menjadikan diri itu tak berkeperluan. Puasa saja menjadikan diri tubuh tak berkeperluan. Tak ada keperluan. Sebab tu dia anjurkan puasa itu menahan. Kita tahan. Dan kita mengiyakan dalam puasa kita itu Tuhan. Apa dia? Melalui ibadat-ibadat yang dianjurkan semasa kita berpuasa. Jadi itulah kelebihan bulan Ramadan. Tidak, buat apa Nabi kata, kalau orang tahu apa dia Ramadan, tentu dia minta kat Tuhan jadikan 12 bulan Islam ini semuanya Ramadan. Kan? Itulah pasalnya. Hendaknya kita jadi orang-orang yang diri kita boleh diisi dengan Tuhan, bukan dengan lain. Pasal apa boleh isi dengan Tuhan? Pasal apa tuan-tuan? Dah ada kehambaan. Lagi. Kenapa hati kita boleh isi dengan Tuhan? Pasal, jangan habaq kat orang. Pasal jiwa kita luas. Bubuh dunia akhirat tak penuh. Bubuh harta apa tak cukup. Letak pangkat darjat apa tak cukup. Letak kekayaan apa pun tak penuh. Ambil Tuhan letak je baru penuh. Tu dia kata tu. Sebab tu orang beriman, dia tak mau lain. Dia mau Tuhan dia aja. Pasal apa? Pasal hati kita, kehambaan kita ni terlampau luas. Isi apa pun tak penuh. Tuhan kata dalam hadis qudsi, tidak cukup bagiku
kerajaan langit dan bumiku, melainkan hati-hati mereka yang beriman kepadaku. Nampak? Tak percaya, tak percaya. Cuba tanya. Dan nak duit EPF kita berapa juta dalam bank kalau boleh? Oh, tak boleh 4 juta, tak boleh 4 juta. Tapi kalau toke kita nak naik gaji setiap tahun, kita mau tak? Mau. Tuan-tuan Mau. habang, bila agak-agak nak kata kat toke? Jadi cukup banyak tak mau lah. Tak ada. Agak-agak kecil dah hati tu. Semua benda dia mau. Luah. Tidak nak isi dengan Tuhan. Macam mana tu dia kata di sini? Kamu hancur dan tidak ada lagi yang tinggal pada kamu. Maka dia kata dihancurkan apabila semua hancur dan tidak ada lagi yang tinggal pada kamu, maka kamu pun sesuailah untuk diisi dengan Allah. Pasal apa? Pasal hak lain tak boleh bagi puas. Yang boleh bagi puas hati ni Tuhan je lah. Tuan-tuan puas hati dengan siapa? Tuan-tuan puas hati dengan syurga? Tuan-tuan puas hati dengan pahala? Tuan-tuan puas hati dengan amalan? Tuan-tuan puas hati dengan baca Quran? Atau tuan-tuan puas hati dengan dia? Sebab dengan dia. Hati yang kosong ni saja baru boleh isi dia. Kalau hati duk penuh dengan benda lain, macam mana dia nak masuk? Kita masih tagihkan benda-benda lain. Macam mana Allah Ta'ala nak ada di hati kita? No? Macam mana nak bagi Tuhan ada di hati kita? Jawab. Mereka melengung dah. Orang tanya, mereka lipak. Selalu memandang kehambaan kita. Lagi. Macam mana nak bagi Tuhan ada di hati kita? Tengok pada awal Jangan mula. ubah tempat kita, Ustaz. Okey. Betul dah. Macam ni. Macam mana nak tengok bagi Tuhan ada di hati kita? Tengoklah macam mana kita ada di dalam dia. Cuba tuan-tuan tengok macam mana kita ada di dalam dia. Macam mana kita ada dalam ilmu dia. Ada main-main kah? Oh, tak ada. Kalau tu dia tengok kita tak main-main, takkan kita tengok dia main-main. No? Ni buka puasa makan muai banyak sangat. Ni yang jawab. Rata-rata Airbnb ni. Nak tengok macam mana Tuhan letak kita di diri dia, tengoklah macam mana kita letak dia dalam diri kita. Kalau kita letak Tuhan itu kesebelasan, dia pun letak kita kesebelasan juga. Kalau kita letak Tuhan itu pemain simpanan, dia letak kita pun pemain simpanan jugalah. Sebab Tuhan kata, macam mana kamu ingat dekat aku, macam tu aku ikat dekat kamu. Senang je. Orang kata makan kurma ajwa, duk makan kurma India punya tu lah susah. Buat keluarlah duit sikit beli kurma ajwa. Kurma ajwa dia cerdik sikit kalau makan. Asal tanya je sonyak. Aduh, hai. Asal tanya je mengaji apa dah sonyak ni. Ya Allah. Kemudian tengok lagi dia kata apa? Dan Allah akan menjadikan kamu orang baru yang dilengkapi dengan tenaga dan kehendak yang baru pula. Dia panggil tiflul ma'ani. Tiflul ma'ani ni apa dia? Bayi yang baru dilahirkan. Tak ada dosa, kosong dia tak ada dosa. Dosa apa? Dosa menidakkan Tuhan tu tak ada. Sebab baby lahir dia tak perlu apa. Dalam hidup dia tak perlu apa. Sebab dia ada Tuhan. Maka kita akan jadikan seperti itu. Barulah hidup kita tak ada masalah dengan kehidupan ni. Baru kita betul-betul wa inna ilaihi raji'un. Kepada dia kita akan kembali. Kalau begitu, kita hidup di dunia ni untuk menikmati dan merasai
dan kembali kepada dia. Tak ada lain pun. Tak ada lain pun yang kita cari, tak ada lain pun yang kita mau, tak ada lain pun yang kita dapat. Dan tak ada lain pun yang kita usahakan melainkan untuk nak sampai pi dekat dia. Bahasa kata nak sampai pi dekat dia. No? Kemudian dia kata lagi, jika ada lagi diri kamu walau sedikit pun, maka Allah akan menghancurkan itu pula sehingga kamu kosong semula. Ada lagi kehendak kita, ada lagi kehendak-kehendak kemanusiaan, Allah Ta'ala akan tolong untuk menghilangkan semua tu. Sebab nak menjadikan kita ni betul-betul fitrah, betul-betul bersih semula jadi. Dan kita betul-betul berada dalam lakuan Allah dan betul-betul menjadi tempat singgah sana sifat-sifat kebesaran Allah. No? Dan selamanya kamu tetap hancur hati. Dengan yang lain, tak ada. Kalau ada, mesti dengan Tuhan dia. Amalan ke, kerja-kerja dunia dia ke, kehidupan dia ke, mesti ada hubungan dengan Tuhan dia. Tak jadi saja-saja. Kalau dia bekerja kerana nak menyatakan tentang tujuan dan matlamat dia untuk mendekatkan diri dia dengan Tuhan dia. Kalau dia berkeluarga, kalau dia bermasyarakat, kalau dia hidup, dia berusaha dan sebagainya, pada diri dia tak akan terputus daripada tujuan asal dia, iaitu lillahi ta'ala. No. Kemudian Allah akan menjadikan kehendak-kehendak baru dalam diri kamu, dan jika dalam pada itu masih juga ada ego, ada diri kamu, maka Allah akan menghancurkan terus. Tak ada lagi ego-ego semua ni. Kita akan dibaluti oleh sifat-sifat kehambaan. Antaranya kita ada sifat tawadhu'. Apa dia tawadhu'? Rendah diri. Ada sifat rendah diri. Apa dia tu? Tak berasa hebat. Kenapa sifat rendah ni diri? Kenapa sifat rendah diri ni ada? Kerana kita memandang kejadian kita memandang bagaimana kita diciptakan Tuhan. Orang ni akan bersifat dengan sifat tawadhu'. Dia pandai, tapi dia tak pernah action dengan pandai dia. Dia tak pernah tunjuk pun kata dia tu pandai. Dia reti, dia tahu, tapi dia tetap rendah diri. Dia tak sombong. Tak ada pun garisan-garisan sombong di hati dia. Tak ada. No. Kedua, dia akan punya sifat warak. No. Warak atau warak? Warak tu apa? Menjauhkan. Jauhkan apa, cikgu? Jauh tu betul Perkara lah, jauh haram. lah. Ya. Perkara haram dan syaitan. Jauh dari kemanusiaan. Ya, menjauhkan daripada, tak ada dekat dia. Orang warak ni tak ada sifat dekat dia perangai-perangai syubhah, dan tak ada pada dia perangai-perangai yang menjadi haram. Menjauhkan yang haram dan syubhah. Ini orang warak. No? Asal kata benda tu haram saja, total ditinggal. Asal kata benda tu syubhah saja, total ditinggal. Kalau berlaku juga, dia cepat-cepat bertobat. No? Tanyalah diri kita. Tapi tanya orang, tanya diri kita. Warak ke aku ni? Tanya diri kita. Tengoklah. Mari saya tanya tuan-tuan. Warakkah kita? Kita tidur, cadar kita komot-komot kan? Keselimut kita komot-komot kan? Bantai kita komot-komot kan? Bini kena bagi elok semua tu. Warak kah? Tak. Sampai. Kalau yang tu pun kita tak mampu nak jadi warak, tuan-tuan cerita Ustaz, takat mana warak kita sekarang? Tak ada. Bohong kuat Ustaz. Sebab tu bukan senang.
Bukan senang nak bagi hati tu isi dengan Tuhan. Dia kena ada sifat hamba tu, rendah diri. Noh, cuba periksa diri kita. Berapa banyak kita menyusahkan orang dan berapa banyak orang menyusahkan kita. Cuba cek yang tu. Baru kita tahu kita warak ke tak. Noh, cuba periksa. Kita sembahyang maghrib berapa minit? Berapa minit kita selesai sembahyang maghrib? Dengan kita baca dengan tartil, kita buat dengan sempurna. Berapa minit betul-betul? Kalau kita warak, kita cukup jaga tentang solat. Kita jaga bacaan dia, kita jaga perbuatan dia, kita jaga hati dia, kita jaga semua. Maka di situlah nama dia warak. Dan benda-benda yang membawa kepada haram, dia tak mau langsung terlibat. Lepas tu orang macam ni, dia nak sembang ramai-ramai pun dia tak mau. Saat lagi dia akan jadi syubhah. Noh. Okey. Ketiga, dia kita kena ada lepas kita ada tawaduk, kita kena ada qanaah. Kita kena jadi orang yang hidup ni bersederhana. Qanaah tu sederhana. Jangan melampaui batas. Sekali lagi iblis mai. Tuan-tuan boleh baca Quran semalam satu juzuk, esok tuan-tuan sembang, mula rasa hebat. Sekali orang sembang pasal baca Quran, tuan-tuan gedik kita nak abang orang kita baca Quran. Semalam aku habis satu juzuk. Bayang 20 rakaat. Allah kembanglah hidung rumah. Dan saya nak habaq kat tuan-tuan. Orang rendah diri, iblis tak main dekat. Orang warak, iblis suka campur tangan. Melainkan orang tu dia sederhana. Yang jahat-jahat ni iblis tu. Senang. Ni hak warak-warak ni. Dia attack. Dia attack melalui ibadat. Kita buat lebih sekali lagi. Contoh. Saya beritahu contoh dekat tuan. Sebagai contoh je ni. Bukan nak tuning jari, nak abang kawan tu, kawan ni. Tapi macam nak abang juga. Okey. Tuan-tuan pergi semayang dengan sahabat. Ya. Semayang terawih. Tuan-tuan semayang sampai 8 rakaat. Sahabat bagi salam, sahabat keluar balik. Tuan-tuan buat sampai 20. Tuan-tuan ada rasa tak yang tuan-tuan teruk dari dia? Pasal apa? Dia hebat kan? Dia balik awal. Pasal dia buat 8 pun dia hebat. Aku buat 20. Tang ni boleh tak rasa macam, ui aku teruk dari dia lagi rupanya. Dia boleh buat 8 lah. Kita akan rasa diri kita macam mana? Rasa hebat lah. Banyak buat. Kalau semayang terawih boleh rasa hebat. Kalau ada kereta Mercedes, dia sepadan. Kembang. Sebab tu susah tuan-tuan. Sembang boleh lah. Sembang boleh lah. Nak duduk bukan senang. Sebab tu ilmu satu hal. Ilmu satu perkara. Hal keadaan satu perkara. Tuan-tuan semayang lebam diri. Kawan semayang diri tak lebam. Tuan-tuan rasa lebam diri tuan-tuan duduk macam mana? Megah. Tuan-tuan mulalah rujuk. Nabi kata siapa yang rajin semayang diri lebam. Tak lebam diri tak semayang lah. Megah. Ini yang susah tuan-tuan. Sebab kita lebih yang melampaui batas je iblis mai. Kalau kita, Nabi kata buat, sebab tu Nabi tak buat 20, Nabi buat 8. Balance Nabi buat balik buat di rumah. Pasal apa? Nabi takut yang ni juga. Lagi buat lebih, dia duk megah dengan yang tu. Ya. Orang lain tak boleh puasa Isnin Khamis. Kita puasa 20 tahun dah. Apa rasa kita? Hebat. Bangga. Orang sebut. Bukan tak bagi puasa. Puasa lah tapi nak jaga hebat tu. Betul. Mailah kita duk minum air di kedai kopi. Kedai kopi Kak Limah.
Pasal tu Kak Limah tak mati lagi. Kan? Kita minum kopi di kedai Kak Limah. Cantik duk minum dengan kawan. Kopi janda. Kan? Minum. Kenal setahuan. Tu mai lah Tok Arab. Tok Arab Syria mana tu mai. Tinggal pergi minum ayak kedai kopi. Dia bercakap Arab. Dan kita boleh bercakap Arab. Kita sembang Arab dengan dia. Kita rasa lagu mana dengan kawan-kawan lain? Oi, banggalah. Tuan-tuan ingat senang ni nak buang. Kan? Nah. Tuan-tuan dah mengaji ada PhD. Doktorate. Doktor falsafah. Tuan-tuan senang nak letak diri tuan-tuan macam orang SPM? Tak boleh. Tak boleh. Tetap bangga tu ada. Sebab tu. Pergi semayang. Kalau agung, kapek dia macam mana? Tebal. Tebal. Kalau tu imam, kapek dia berapa lapis? 4 lapis. Ni lah dia. Yang abang kata tawaduk. Abang kata kena tawaduk sungguh. Ni lah dia. Jaga. Iblis cukup syok main kat orang macam ni. Orang ni bukan sedap. Kalau setakat muka cara tak ayam ni kita ni. Muka tudung botol mineral. Cap mountain ya. Kalau muka macam kita ni, iblis ratah hari tu dia. Dia cicah dengan air asam makan gitu lah. Ni muka macam kita ni. Muka hebat-hebat pun dia dah terguling gitu lah. Ya. Sebab tu, tuan-tuan nak bagi hati ni boleh diisi dengan Tuhan, bersifatlah dengan sifat sederhana. Nabi suruh bersederhana. Tuhan kata, telah kami jadikan langit dan bumi dan di antara keduanya, kita jadilah di antara keduanya. Langit pun bukan, bumi pun bukan. Kita ada di tengah-tengah. Okey. Sambung ni. Dia kata, demikianlah terjadi sehingga kamu menemui Tuhanmu di akhir hayat nanti. Tak. Saya bagi elok sikit. Temui Tuhan bukan akhir hayat. Temui Tuhan sejak kita ada hal dan kesedaran. Kita dah temui dah. Ya. Kita jumpa Tuhan ni tuan-tuan. Sebelum ada jasad, kita dah jumpa dah. Sebelum ada jasad, sebelum ada rupa paras, sebelum ada batang tubuh, kita dah bertemu dengan Allah Ta'ala. Sehingga kita berani berkata, bala syahidna. Bahkan kami menjadi saksi. Kita dah janji dengan Tuhan bahawa di hati kita, bahawa pada penyaksian kita, tidak ada sesuatu melainkan Tuhan yang bernama Allah. Bermakna kita dah saksi. Dia ni kata, maka Allah akan menghancurkan terus. Demikianlah terjadi sehingga kamu menemui Tuhanmu. Di akhir hayat nanti. Di akhir hayat nanti. Pasal apa nak kena tunggu mati baru Tuhan ada? Pasal apa nak kena tunggu akhir hayat baru nak bertemu Tuhan? Bukan hari-hari duk jumpa dah kah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kemana saja kamu berada, aku sentiasa beserta kamu. Bukan bertemu dah kah tu? Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih hampir dengan mereka dari urat leher mereka. Bukan bertemu dah kah tu? Ya. Tu dia Tuhan kata, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Hang pusing tang mana pun akan nampak wajah aku. Bukan bertemu dah kah tu? Ya. Apa nak kena tunggu akhir hayat pula baru nak jumpa? Tuhan jadi benda pula dah. Setiap masa kita menarik nafas dan buang untuk hidup, maka setiap kali itulah Tuhan tak pernah terpisah dengan diri kita. Permasalahannya, kita tidak mengetahui. Sian. Ya. Kemudian kata mereka lagi. Sana. Kata dia lagi. Demikianlah terjadi hingga kamu menemui Tuhanmu di akhir hayat nanti. Inilah maksud firman. Aku beserta mereka yang hancur hatinya karena aku. Kamu akan dapati diri kamu kosong. Dan sebenarnya ada ialah Allah. Pada hakikatnya, begitulah yang ada Tuhan.
pada syariatnya, kenyataan ada Tuhan itu adalah kita. Jadi, bersesuaian dengan akal dan 7 jalan. Anggota apa tu? Panca indera. Panca indera kita itu adalah tempat untuk menyatakan yang kita itu adalah kenyataan Allah pada lahiriah. Supaya kita faham, yang kita lihat itu daripada Tuhan. Yang kita sentuh itu daripada Allah. Yang kita dengar itu daripada Allah. Maka ketika tu pecah hancur hati kita dengan yang lain kerana kita dengan Tuhan. Maka barulah kalimah doa iftitah itu benar. Apa yang kita ungkapkan, inna salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah kerana dia Tuhan pentadbir bagi sekalian alam. No. Alam. Tidak, jangan duk baca doa iftitah rodong baca gitu je. Cuba baca bagi rasa betul. Betul lah, aku tak nampak ada benda lain, aku nampak engkau, wahai Tuhan. No. Duduk dalam tahiyat, terus kata asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada yang lain. Kalau kita kata Tuhan, tak ada Tuhan lain. Tak ada yang dinamakan kuasa yang lain, kehendak yang lain, hidup yang lain, berilmu yang lain, mengasihi, menyayangi yang lain, melainkan yang bernama Allah. Illallah. La ilaha illallah. Itu orang yang hancur, lebur hatinya dari yang lain kecuali Tuhan dia. Okey. Baik. Okay. Allah berfirman dalam hadis kursi, hambaku yang taat sentiasa meminta kehampiran dengan aku melalui salat sunat sehingga aku jadikan dia rakanku. Orang yang betul-betul nak jadi apa tu hamba Tuhan adalah orang yang selalu mengharapkan kehampiran. Dia panggil apa? Dia panggil taqarrub. Kehampiran. Dan dia nak jadi orang-orang yang hampir. Dia panggil muqaribin. Orang-orang yang dekat. Ini pada orang-orang yang kehambaan dia jelas dan terang. No? Dia meminta kepada kehampiran dengan aku. Cara mana? Melalui solat sunat. Minta bagi dekat. Maka Tuhan kata, hampir semayang tarawih. Hampir buat. Maka hang akan dekat dengan aku. Pasal apa? Pasal semayang solat sunat tarawih ni tuan-tuan. Kalau 8 rakaat kita solat, kita ada 16 kali sujud. Setiap kali kita sujud, maka kehampiran kita sangat hampir. Kalau 20 rakaat kita solat, kita ada 40 kali sujud. Sebab tu dia buat dalam bulan Ramadan. Pasal apa? Bulan tu kita dah benar-benar menjadi fitrah, fakir atas kehambaan, fakir juga atas kemanusiaan. Maka orang-orang fakir inilah yang dapat mendekati Tuhan. Orang fakir ni dia dapat menghampirkan diri dia dengan Tuhan. Maka sembahyang tarawih. Okey. Dan sehingga aku menjadi rakannya, jadi khalilun, sahabat. Tuhan akan jadi sahabat baik kita. Dia kata, menjadi sahabatnya, jadi rakannya. Dan apabila aku jadi dia rakanku, bila Tuhan jadikan kita ini sebagai khalilullah, jadi sahabat, rakan Tuhan ni, menjadi rakanku, aku menjadi telinganya yang dengan akulah dia mendengar. Nampak? Tuhan yang jadi telinga, bukan telinga hak ada ni. Maka kita tak dengar lah dengan telinga hak bunyi ni. Kita dengar dengan telinga tu sendiri Tuhan yang meletakkan sifat-sifat hebat dia.
Maka dia kata, matanya yang dengan dia melihat, tangannya yang dengannya dia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Lalu dia mendengar melalui aku, dia memegang melalui aku, dia mengetahui melalui aku. Sebenarnya inilah keadaan dia panggil fana billah. Tanilah fana billah. Hilang kan lain. Semua ada dengan dia. Kemudian kata dia, apabila kamu telah fana terhadap diri dan makhluk, dan oleh kerana makhluk itu baik atau jahat, dan oleh kerana diri kamu itu baik atau jahat, maka tidaklah ada dalam pandangan sebarang kebaikan yang datang dari diri kamu atau makhluk itu, dan tidaklah kamu takut kedatangan kejahatan dari makhluk. Sebab pasal hilang dah makhluk, nampaklah Khalik. Hilanglah ciptaan, nampaklah pencipta. Paling terang masa bila? Paling terang hilang makhluk, nampak Tuhan ni masa bila? Paling terang sekali. Takbiratul ihram. Lagi? Sujud. Takbir buat sekali je, sujud buat 34 kali. Macam mana yang dia katakan hilanglah makhluk pasal nampak Tuhan ketika sujud? Hilanglah yang sujud, yang tinggal, yang memberi sujud. Tak ada dah yang sujud tu. Yang ada Tuhan hak bagi sujud tu. Maka ketika tu, takbir tadilah yang nyata. Allahu Akbar. Dialah yang nyata. Sebab tu disunatkan kita bertakbir intiqalat. Takbir pindah rukun. Di setiap rukun kita tukar. Betul? Ya. Kan? Dia ada takbiratul ihram. Betul. Dia ada takbir intiqalat. Takbir pindah rukun. Kenapa disunatkan takbir? Kerana nak menyatakan hilang dah Tuhan yang bertakbir, tinggal Tuhan yang memberi takbir tu. Nah, tadi yang dia kata, hilanglah makhluk, diri kamu tak ada, hilang balik kat Tuhan semua. Dan dia kata, semua itu terletak pada tangan Allah semata-mata, daripada itu datangnya buruk dan baik. Dan yang menentukan segala-galanya semenjak awal-awal lagi. Okey. 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 Kita berhenti tang tu. Mari kita borak-borak sikit. Baik. Okey Ustaz. Soalan Ustaz, daripada yang kita duk baca ni, dia lebih saya tengoklah lebih pada nak meletakkan ibadat tu. Jadi soalan saya Ustaz, ibadat apa yang boleh rosakkan diri kita balik semula ni Ustaz? Apabila ada perkara-perkara yang kita buat mengharapkan ganjaran. Buatlah ibadat apa pun, apa yang kita harap. Harap tu kita harap apa? Kita harap pahala. Pasal apa orang beramal mengharapkan pahala? Tak nampak Tuhan. Pasal dia tak kenal Tuhan dia. Dia tak kenal Tuhan dia, dia terpengaruh dengan benda-benda badaniah. Pahala-pahala semua ni benda-benda kemanusiaan. Benda yang manusia syok boleh tukar token, pergi tukar, dapatlah naik kita pusing-pusing. Naik kabel car, apa lagi semua kita boleh naik dengan token. Tukar-tukar. Lagi banyak token, lagi banyak kereta kita naik. Kita buat semayang lagu tu. Kita buat puasa macam tu. Kita buat baca Quran macam tu. Kita pergi buat umrah macam tu. Kita buat sedekah macam tu. Maka kita ada doktrin daripada kecil sampai besar macam tu. Maka orang-orang ni dia mengenal yang lain. Dia tak mengenal Tuhan dia. Patutnya yang lain tu tak ada. Yang ada Tuhan dia saja. Tapi dia telah jadi orang yang pecah amanah. Dia tak amanah dengan apa yang Tuhan bagi kat dia. Cian. Jadi sebenarnya Ustaz duk tengok yang kebanyakan ni dia menarik lebih kuat Ustaz. Pasal apa dia jadi macam tu Ustaz? Pasal pengetahuan tak ada. Sebab tu, saya habaq kat tuan-tuan.
Tuan-tuan semayanglah banyak mana pun. Tuan-tuan puasalah hebat mana pun. Kalau tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan tidak ada jalan keluar nak kembali kepada Allah. Lagi lama tuan-tuan tak tahu, lagi kuat ibadat menjadi hijab kita dengan Tuhan dan menarik kita ke jalan lain daripada menemui jalan untuk kembali kepada Allah. Kita kekal dalam dhalin, sesat. Disesatkan oleh apa? Disesatkan oleh ibadat yang kita buat. Sebab tanpa pengetahuan. Sangkanya itu betul, Ustaz. Ya, Betul dah macam tu, Ustaz. betul. Lepas tu dia tak tahu tak mana nak berhenti. Lepas tu dia tak tahu macam mana nak U-turn. Dia habang dah sirat al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Akulah yang menjadi lurus bagi kamu. Siapa masuk lorong lain, dia akan sesat. Waladdallin. Dan janganlah bagi sesat Tuhan. Betul? Betul tak kita baca setiap hari? Betul. Kan? Dengan namamu. Betul. Tuhan kata tak? Tuhan kata, tu kita kata. Tuhan kata, dengan namaku dan sifatku yang maha pemurah, lagi maha mengasihani. Maknanya, sifat zalim tak ada dah. Sifat kejam tak ada dah. Sifat-sifat yang tak layak bagi Tuhan tak ada dah. Atas ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji itu mendatangkan kebanggaan. Boleh mengubah perangai manusia. Puji boleh mengubah jiwa manusia. Maka Tuhan letak siap-siap. Puji tak boleh yang lain. Melainkan dia. Iaitu memuji dia. Bagaimana dia melihat kita. Bagaimana dia memuji kita. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang jadi tempat dikasihi. Yang jadi tempat yang disayangi. Kamu sayangi. Maliki yaumiddin. Aku akan merajai di hari agama besok. Banyak agama sangat kan? Aku akan mengetuai, merajai semua keagamaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku tempat kamu memperhambakan diri. Akulah tempat tujuan matlamat hidup kamu. Akulah tempat kamu dekat. Dan akulah tempat harapan kamu. Wa iyyaka nasta'in. Aku tempat kamu mohon pertolongan kerana aku as-samad. Tidak ada tempat lain melainkan aku. Ihdinas siratal mustaqim. Akulah yang lurus untuk kamu. Aku tujuan kamu. Keluar daripada memandang aku, wajib kamu sesat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan lorong. Orang-orang yang telah aku berikan mereka nikmat. Apa dia? Pengenalan. Nikmat penyaksian. Nikmat pegangan yang betul. Ini semua nikmat aku bagi ke orang-orang ni. Nabi-nabi, rasul-rasul, para-para anbiya, para-para awliya, para-para salihin, para-para muttaqin. Aku bagi kat mereka ni. Ghairil maghdu. Dan bukan jalan-jalan orang yang aku telah murkai akan mereka. Apa dia? Dhalin. Jalan orang-orang yang dah keluar daripada yang lurus. Apa dia? Sesat. Abu Jahal, Qarun, Fir'aun, Haman, Namrud, dan semua yang shimal, haluan kiri. Tuhan habaq hari-hari dalam Fatihah kat kita. Betapa kita perlu duduk atas jalan yang lurus. Apa dia? Tujuan dan matlamat kita lillahi ta'ala. Tu yang lurus. Tetapi kita nak pergi jalan lain juga. Nak ikut jalan-jalan tubuh. Jalan tubuh ni semuanya adalah palsu. Binasa, Ustaz. Pasti. Itu dia. Dia tak suruh baca satu Quran. Dia suruh baca Fatihah kan? Ya. Pada nak menyatakan ada lain kita semua nak balik pergi kat dia. Ada lain. Kita semua nak kena kenal dia sebelum jumpa dia. Sebelum pindah depan dia, kena kenal dia. Kena tahu dia. Kalau ditanya besok,
Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Hari ni dah kita belajar dah. Biarlah apa yang kita belajar ni menjadi jawapan. Tak payah duk hapai-hapai. Biar kita belajar, biar kita rasa ni jadi jawapan. Dia akan jawab dekat Tuhan. Engkau Tuhanku. No. Yang hak ni dia tutup semua anggota panca indera kita sebab tugas dah selesai. Dia bagi pengenalan ni yang menjadi jawapan. Nah. Hak ni pengenalan ni tak ada. Tuan-tuan tulislah 14 kajang pun. Tuan-tuan tak boleh nak jawab apa hak dia tanya. Siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa yang ada di dalam hati hang sejak awal pagi hang bangun? Siapa yang ada di hati hang sepanjang 17 jam hang hidup? Siapa yang ada di hati hang selama hang nak tidur malam? Siapa hak duk jaga hang noh, Ustaz? Dia akan tanya dengan satu soalan je. Siapa Tuhan kamu? Hang boleh makan. Siapa jaga hang waktu hang makan? Hang jaga sendiri kah? Hang boleh pepak, hang boleh telan. Siapa bagi kat hang kemampuan untuk hang nak pepak dan telan? Hang ambil dari mana? Hang buat sendiri kah? Siapa yang bagi kat hang boleh rasa manis masin tawak? Hang ada sendiri kah? Hang pandai tak mana? Jadi, waktu hang makan tu, siapa Tuhan hang? Dia tanya masuk dalam kubur. Hang makan sehari 4 kali, 5 kali. Siapa yang sediakan makanan untuk hang sehari 5 kali? Esok dia tanya dalam kubur, satu soalan je. Siapa Tuhan kamu? Merangkumi 60 tahun kita hidup atas dunia ni. Tak saat atas soalan tu ya. Allah. Berapa kali kita berkedip mata? Siapa cipta bulu mata kita? Siapa cipta mata hitam kita? Siapa cipta mata putih kita? Siapa cipta air mata kita? Siapa yang buat bagi bola mata kita boleh bergerak? Dia tuntut hak ni semua dia tanya. Siapa Tuhan kamu? Pi pantun. Pantun 18 kerat. Ada pembayang masuk tak ada? Bungkus. Okey tu. Okey. Jadi Ustaz, agama yang Nabi Muhammad tinggalkan sebenarnya hak ni asas dia Ustaz. Tapi macam mana nak abang? Dia kata dah. Belajarlah mengenal Tuhan. Belajar awal-awal kenal Tuhan tu dulu. Sahabat tanya, kalau amalan kami nak buat, ya Nabi Allah, amalan apa yang paling baik? Nabi kata ilmu. Sahabat tanya lagi, bukan pasal tentang ilmu, kami tentang amal. Nabi kata ilmu. Sahabat nombor 3 tanya macam marah-marah sikit. Kami bukan tanya amalan, kami bukan tanya ilmu, kami tanya amalan. Dan Nabi terus kata, sebaik-baik amalan, belajarlah ilmu mengenal Tuhan. Lepas tu hampirlah buat amalan apa pun. Bagi kenal dulu. Tuan-tuan tak kenal mana sandal, mana selipar, mana kasut. Tuan-tuan nak serlum hak mana? Tak tahu. Tuan-tuan tak kenal mana cabai Melaka, mana cili padi, mana cili burung, mana cabai biasa. Tuan-tuan nak tokak cabai mana? Tak kenal. Tuan-tuan tak tahu mana baju Melayu, mana baju t-shirt, mana baju kemeja. Tuan-tuan nak serlum hak mana? Semua hak kita buat tu hak kita kenal. Hak kita tak kenal, kita tak buat. Kalau tu, kita nak balik dekat Tuhan nak punya diri kita, kita tak kenal Tuhan kita. Kita nak balik macam mana? Terus Tuhan kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hang jangan balik mai jumpa aku, melainkan hang kenal aku betul. Dia abang dalam Quran awal-awal kita bang. Hang jangan merangkak balik mati mai jumpa aku. No. Wala tamutun, jangan mati. Dia pesan tu, jangan mati. Illa melainkan wa antum muslimun. Jiwa hang, kehambaan hang, kemanusiaan hang selamat. Apa dia? Tidak mengadakan Tuhan yang lain. Kalau tidak, aku celuk hang dalam neraka jahanam. Wajib aku celuk. Persoalannya, selama kita duduk bergerak dan diam, kita kenal tak Tuhan ni? Ni persoalan ni kita nak tanya. Selama duduk bergerak dan duduk diam ni, kenal tak Tuhan ni? Kalau tak kenal, bewak pun tak kenal. Bewak pun bergerak juga. Bewak pun diam juga. Anjing pun bergerak, anjing pun diam juga. Babi bergerak, babi pun diam juga. Adakah kita sama macam tu? Dah. Kena ingat yang tu. Ni masalah ni. Bila kita tak kenal ni lah masalah.
tungap-tungap nak mati. Iblis mai dan iblis kata dia Tuhan. Tuan nak kata dia bukan Tuhan, benar. Pasal kita duk kata, Arab itu bagus. Bahasa Arab itu bahasa yang Tuhan redha. Iblis mai masa kita nak mati, dia cakap Arab juga. Benar? Jenuh. Pasal kita duk kata bahasa Arab itu bagus. Tuhan suka bahasa Arab. Iblis mai jadi orang Arab, dia cakap Arab. Macam mana kita nak kata dia bukan Tuhan, dia iblis? Pasal selama kita duk tahu kata agama itu bahasa Arab. Kita duk kata orang pakai kepiah, orang pakai jubah tu baik. Iblis mai dengan muka lagi elok, pakai jubah, pakai kepiah lagi elok, mai duk pegang tasbih. Macam mana kita nak kata dia bukan jahat? Pasal kita kata orang baik kena pegang tasbih, kena pakai jubah. Ya. Macam mana nak buang esok dekat-dekat nak mati esok ni? Bagi tahu. Kalau lah ni kita tak kenal Tuhan, bagi tahu. Allah. Iblis mai dekat Qadir Jilani. Kata, wahai hamba aku, kini kau telah dibebaskan daripada segala apa yang telah kuharamkan kepadamu. Terus Qadir Jilani kata, celaka engkau wahai iblis. Dia kenal. Kalau kita ikut Kalau tuan-tuan nak melawak, tuan-tuan pergi melawak di sungai. Dapat juga ikan lampam. Tuan-tuan pergi melawak kawan-kawan dekat kolam pancing, dapat juga sekat-sekat bodoh ni. Tuan-tuan, kita melawak dengan Tuhan. Tuhan kata, aku bubuh hang dalam neraka Jahanam. Allah. Itulah pasal belajar. Ilmu kenal ni, nak belajar tu pasal itulah. Kita tak perlu tengok siapa pun. Kita nak tengok diri kita aja. Lain, hampa main, hampa pulaulah sendiri. Pasal apa? Sendiri punya kubur, sendiri punya tempat, sendiri akan jawab. Tak ada siapa nak tolong bantu kita. Saya khabarkan saja. Tuan-tuan ada kekuatan untuk faham. Tuan-tuan ada kekuatan untuk beramal. Tuan-tuan ada kekuatan untuk pegang. Maka saya beri perkhabaran. Tuan-tuan pegang, tuan-tuan beramal lah. Saya tukang habang saja. Saya bukan nak cari populariti. Saya main nak pesan. Pasal saya tahu, saya nak pesan lah. Tuan-tuan punya kubur, tak ada kena-mengena dengan saya punya kubur. Saya yang buat, saya yang tanggung. Tuan-tuan yang buat, tuan-tuan yang tanggung. Kalau saya tak kena, saya yang kena. Tuan-tuan tak kena, tuan-tuan lah kena. Betul. Saya pesan saya. Esok, jangan kita buat alasan. Dia ni lah tak abang. Yang buat leceh, ni abang dah ni. Kalau ikut saya nak habang kat tuan-tuan, saya nak tuan-tuan bayang dekat saya. Sejam, 500 seorang. Itu Allah. Pun tak cukup. Tak boleh bayang kat saya sejam 500. Tak cukup. Pasal ilmu ni, tuan-tuan pergi belajar di mana pun tak ada. Tuan-tuan masuk Universiti Belayar. Tuan-tuan masuk Universiti Islam Antarabangsa. Dia tajang ni benda ni. Saya bukan nak tu. Saya nak tuan-tuan faham ya. Tuan-tuan ada kemampuan boleh faham, tuan-tuan faham lah betul-betul. Lepas tuan-tuan faham, tuan-tuan ajak anak, ajak isteri, ajak abang, adik, bagi mereka pula faham. Tak boleh heret semua. Heret isteri kita jadi ya, selamatlah. Anak kita ada 5 orang. Abang kat seorang cukup lah, selamat lah. Pasal apa? Pasal pertalian darah itu, dia kuat dengan kasih sayang. Atas kasih sayang saja, doa dia cukup kuat untuk jadi syafaat. Tahu? Doa orang yang kenal sangat kuat syafaat pada yang lain. Sebab orang yang kenal, dia berdoa dengan kasih dan sayang. Dia tak berdoa buta macam tu. Itulah tujuannya. Jadi benar sampai mana? Sampai kita kata, apa-apanya aku tak kenal. Dia yang duk kenal. Baru betul. Lagi aku duk tahu, lagi banyak aku tak tahu. Rupanya dia lah duk habaq bagi aku tahu. Ini suka ambil, tak suka ambil. Tak suka pun kena ambil ya. Ambil lah macam mana tak suka tu.
Baik. Okay, next. Ada soalan sikit-sikit. Pakai tak tanya tu. Apa Ustaz? Ya. Orang tu teringin tak nak tanya. Dia pilih lipat lagu tu. Berapa? Habis. Okay, cikgu dulu. Silakan. Cikgu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Cikgu Muhammad Nur. Berdasarkan cerita masa Qalubala Syahidna tu Ustaz. Ya. Ustaz kata kita dah kenal Tuhan kita dah. Tapi kenapa kita tak ingat Ustaz? Sebab tubuh melupakan. Sifat baginda adalah melupakan. Maka Tuhan hantar Nabi dikuatkan dengan Quran untuk mengingatkan kepada tubuh. Hang dah pernah jumpa lu. Ya. Sebab sifat dia adalah lupa. Dia sebut an-nas. Maksud an-nas itu pelupa. Okey Ustaz, terima kasih. Lupa. Alright. Ya, Nur. Siapa tu ni? Ya, Nur Syafinas. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya Ustaz berkaitan yang Ustaz bagi tahu pasal ganjaran, dosa, pahala semua tu kan. Ya. Alhamdulillah lah saya faham lah yang kita nak pergi kat Tuhan tak boleh ada berkepentingan kita, sebab dia kat kita pun tak ada berkepentingan kan. Okay. Cuma saya nak tanya macam mana nak meletakkan kefahaman bila kita jumpa ayat-ayat yang berkaitan dengan ganjaran, dosa, pahala, sebab kadang bila cakap dengan orang yang kata berkaitan dengan dosa pahala ni bukan keutamaan, dia macam jawab habis tu ayat-ayat ni macam mana ni, dah ada dalam Quran, dah ada dalam hadis. Syafinas, dia ada dua ayat-ayat yang dalam Quran dan hadis, satu untuk hamba, satu untuk manusia. Maka orang-orang yang nak kepada pahala tu jenis manusia, bagilah kat dia. Kita duk cerita ni hak jenis hamba. Terus bukan untuk kita. Dua ayat kan? Ya ayyuhan nas. Tu untuk manusia. Okay. Ya ayyuhallazina amanu. Untuk hamba. Okay. Ya. Jadi untuk manusia habanglah kat pahala. Kurang-kurangnya dia boleh pi juga walaupun kena heret pahala. Cuma besok nak kena timbang lah. Okay. Faham. Baik. Faham. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Maknanya Ustaz, daripada soalan Syafinah tadi, alat kita kena banyak Ustaz. Kalau tidak kan dia pusing tidak, balik orang tang kita tanya Ustaz. balik kita hari muntah. Muntah. Ni habis Tuhan kata Baik. beri kepada mereka pahala. Okay, next. Abang ada? Ya. Abang ada. Tuhan kata. Dia kata, ni dalam Quran Tuhan kata mereka yang beriman akan diberi dengan pahala. Tuhan kata mereka yang beriman diberi dengan pahala. Hang minta ke dia bagi? Dia bagi. Kita minta kat dia ke dia bagi? Dia bagi. Kalau dia yang bagi, apa urusan kita nak bertanya tentang pahala, tak apa urusan kita nak ubah tujuan dan matlamat kerana pahala, sebab dia nak bagi tu. Betul. Tetapi kalau kita tak melihat dia, kita melihat benda hak dia bagi, hari esok kita kena. Hang bukan tengok aku yang memberi, hang tengok barang yang diberi. Saya tanya Syafinas. Okey, nak bagi faham lagi lah, no? Ya. Okey. Syafinas, ada ibu lagi, ibu? Ada, alhamdulillah. Ada. Okey. Masakan apa yang Syafinas suka ibu masak? Ayam masak kicap. Okey, ayam masak kicap. Sebenarnya Syafinas suka dekat ibu hak masak ayam masak kicap ke? Syafinas suka dekat ayam masak kicap tu? Patutnya dekat ibu lah kan. Bukan patutnya abang. Okay. Suka kat siapa? Suka kat ayam masak kicap tu ke? Suka dekat ibu yang ayam masak kicap tu? Ibu lah Ustaz. Kalau begitu orang beriman dia suka kat Tuhan, bukan suka kat pahala tu. Okey. Pahala tu Tuhan nak bagi, ambil lah. Tapi yang dia suka kat Tuhan dia. Okey. Ya. Macam tu lah. Itulah ayat tu. Ayat tu pahala semua macam tu. Cerita kat dia aku tu. Bagi dia nampak. Jadi hang ni jenis suka dekat benda yang Tuhan bagi. Hang bukan suka kat Tuhan tu. Tapi atas rahmat Tuhan dia terima jugalah mereka. Tuhan tak zalim. Walaupun patut kenal kau berdapat tak? Dia tak zalim. Aku pemberi rahmat. Tak kenal pun aku bagi. Cuma
Hak tak kenal, Betul. nak masuk surga. Kalau hang nak surga, aku timbang lah. Pasal hang kata hang dapat pahala, aku timbang lah. Atas pahala tu, aku nak hang tunjuk ikhlas hang. Tunjuk ikhlas je bungkus tak jumpa dah. Kalau macam kita, kita tahu pahala dia berapa. Kalau ukur dengan apa yang dia pandang, pahala bukan ada nilai. Kan? Yang kita nak, dia tengok kita yang kita nak. Sebab yang kita nak dia, bukan yang lain. Yang lain dia nak bagi, dia bagi ya, ikut hak dia. Tapi yang kita nak dia. Syafinah ada anak? Tak ada lagi? Tak kahwin lagi? Okey. Esok Syafinah ada anak. Contoh dah. Anak Syafinah pandai mengaji luar negeri. Pi Mesir, pi Jepun, pi Rusia, pi mana ke hala mana ke, pi Kutub Utara. Jerman. Okay. Syafinah ada anak yang dah lama pergi belajar. Okey. Ni saya bagi suruh Syafinah rasa macam mana. Okey. Tentang benda-benda pahala dan sebagainya. Nak pergi link, nak pergi nampak kan. Okey, anak ni dah bertahun-tahun tak balik mai. Rindu tak? Rindu kan? Okey. Sampai masa 5-6 tahun, anak pun habaq dia nak balik. Seronok tak? Anak pun seronok tak? Anak juga lah. Dan anak tahu tak apa yang Syafinah suka makan? Mesti dia tahu kan? Dia tahu tak baju apa yang Syafinah suka pakai? Dia tahu. Dia mesti nak beli. Dia? Ya. Dia beli makanan, dia beli pakaian. Dia balik mai. Turun kapal terbang. Syafinah nak dekat pakaian dia ke, yang dia beli ke, nak dekat makanan yang dia beli ke, atau nak kat dia? Nak dekat dia lah. Syafinah bukan mau benda tu dia nak bagi. Yang penting dia tu. Ya. Ya, tu lah. Cerita saya pahala kat mereka nak cerita tu. Mereka berdengung, tak faham jenuh kita. Nampak dah Ustaz. Okey. Bacaan dia. Okey, masih Ustaz. Baik. Baik. Okey Ustaz, ni surah Al-Kahfi ayat 110 Ustaz. Yang mana maksud dia, oleh itu siapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Apa hak mau kat Tuhan, buatlah amalan dengan ikhlas. Soleh tu keikhlasan lah. Buatlah amalan. Macam mana ikhlas? Aku buat kerana aku melihat Tuhanku. Bukan aku buat kerana aku mengetahui pahala atau syurga. Aku buat kerana aku melihat Tuhanku dan aku terpanggil atas rasa kehambaanku. Maka beramallah dengan amalan soleh. Nabi kata, Tuhan kata, dan jangan adakan yang lain di sisi kita melebihi apa yang Tuhan pandang kat diri kita. Betul tak macam tu? Betul. Jangan buh benda lain lebih mulia. Kita yang mulia dalam pandangan Tuhan. Bila Tuhan tengok mulia, tak perlu tengok siapa-siapa pun. Tak perlu perhatian siapa-siapa pun. Sebab kita dah diberi pengiktirafan mulia oleh Tuhan. Kalau dia dah Tuhan, apa lagi perlu yang lain? Baik. Okey, next. Silakan. Jadi Ustaz, yang kata mengharap tu tadi dalam ayat ni, adakah sama dengan merindui tu Ustaz? Dia kerana rindu. Dan kalau sahabat pun tuan-tuan, tak ada nilai ke harapan kita, tak ada nilai, rinduan kita tak ada nilai kalau sahabat ni. Yang saya nak abang kat tuan-tuan, nak menyatakan amalan tak ada nilai, kerinduan tak ada nilai, kecintaan kita kat Tuhan tak ada nilai bila kita tahu kata sebenar-benarnya dia cukup rindu kat kita. Hak lain semua tak ada nilai. Saya cerita, kita boleh teringat nak semayang kerana Tuhan sangat merindui kita untuk sebut nama dia. Kita boleh berpuasa kerana Tuhan rindu kat kita untuk kita tinggalkan yang lain kecuali dia. Cerita hak ni tuan-tuan, seorang pun daripada kita dalam sini, 42 orang ni, seorang pun tak ada nilai tuan-tuan. Hanya nilai kasih sayang Tuhan je, lain tak ada. Tuan-tuan cerita apa, cerita amalan apa, tak terpakai semua tahun ni. Bila Tuhan kata, wahai kekasihku, sebenarnya aku buat hang bagi ada atas dunia ni sebab aku terlampau rindu ke hang. Habis semua tak terpakai.
Allah. Daripada ghaib, Allah. aku tak melihat keadaan diri hang. Maka aku zahirkan sampai aku tengok keadaan diri hang. Dalam zahir ni, aku melihat dalam melihat batin, dalam melihat benda awal tak ada bentuk. Maka aku zahirkan. Kenapa? Kerana aku terlampau rindu kat hang. Aku jadikan seluruhnya kerana aku terlampau rindu kat hang. Aku bagi hang boleh merasai semua yang ada dalam ilmu aku kerana aku sangat rindu kat hang. Maka aku bagi hang dengar bunyi. Bunyi itulah kerinduan aku yang amat sangat terhadap diri hang. Aku bagi nampak. Hang boleh nampak itulah kerinduan aku dekat hang. Kalau kita bercakap tentang kerinduan Tuhan dekat kita, tuan-tuan, tuan-tuan tak selalu cakap apa, bukan ada nilai. Dibandingkan rindu kita tak ada nilai sedikit pun dengan rindu Tuhan, tak ada nilai. Allah. Baiklah, kita habaq Tuhan, aku tak tahu selama ni rupanya hang rindu kat aku dan aku banyak mempersia-siakan kerinduan hang. Aku bertaubat dan aku minta ampun, ya Allah. Lebih bahagia, lebih selamat, tuan-tuan. Baru terbit akhlak tu Ustaz. Kena duduk situ dulu. Kat sini tak ada nilai dah akhlak-akhlak tu semua. Tuhan tak tengok lah. Ya. Hanya kerana hang kecintaan aku tak pandang apa pun dari hang. Yang aku tahu, hang kena tahu kenapa aku buat hang. Allah. Mai tang tu. Habis semua. Dosa tak cakap, pahala tak cakap, syurga tak cakap, neraka apa semua tak cakap ni. Yang kita bercakap, betapa rindu Tuhan itu melampaui segala sesuatu terhadap diri kita. Baik. Tu tak mau cakap tu. Cakap ni tuan-tuan. Tuan-tuan tanya apa tak pakai. Baik. Saya jam Ustaz, saya jam. Saya cakap dengan guru saya ni. Guru saya diam. Dia kata, aku tanya cakap apa? Kata saya cakap ni saya nampak. Kalau ini yang semua manusia tengok, semua manusia ambil harta dia bagi kat orang habis. Betul. Allah. Sebab dia tak tahu abang sayang dia kat Tuhan dia macam mana. Tak ada jalan Ustaz, tak ada jalan. Nak pergi guna. Kalau Tak gitu, ada. tak berasa heranlah lagi kenapa Nabi semayang bengkak kaki. Tak Ya. heran dah. Oh, sebab dia melihat rindu Tuhan kat dia terlampau tinggi. Nak soal apa tau ni? Tuan-tuan nak tanya apa tau ni? Cuba beritahu saya. Masih ada persoalan yang tuan-tuan nak tanya. Tuhan akan tanya kita, apakah tak cukup kerinduan aku sebagai Tuhan kamu? Merindui kamu masih tak cukup untuk kamu? Allah. Aku yang jadi Tuhan, yang telah mencipta kamu, yang telah menzahirkan kamu, apakah kerinduan aku ini tidak mencukupi bagi kamu? Sehingga masih ada persoalan-persoalan di jiwa kamu? Apa lagi yang tak betul Ustaz? Apa lagi yang tak kena? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat hak aku punya ni yang aku bagi kat hang. Apa lagi hang kata tak betul? Maksud dia nak abang, segala yang aku bagi kat hang sebagai nikmat untuk hang nikmati dan untuk hang rasai, apa lagi yang menyebabkan hang tak boleh ingat kat aku? Mak hang, hantar abang aku, hang nak mak hang macam mana? Ayah hang, hantar abang aku buat. Abang hang, adik hang, itu luang diri hang. Atau hang, hantar cerita kat aku macam mana hang nak ada mata. Hantar cerita kat aku macam mana hang nak ada lidah. Hantar cerita kat aku dunia hang nak hidup macam mana. Pasal apa? Betul. Aku rindu kat hang. Bila hang semayang, lega sikit rindu aku kat hang. Pasal hang sebut nama aku. Allah. Sial. Tapi pasal saya nak ajak tuan-tuan bagi faham. Saya ajak semua. Saya ajak hak induk ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak mengerti lah lepas ni. Baru Baik. nak sebut nama tu abang.
Aku selalu ingatkan hang. Baru nak pergi ambil semayang, Tuhan kata, aku selalu ampun dosa hang. Baru nak kata Allah. Allahu Akbar, hang lah yang paling besar dalam diri aku. Apa kita nak kata lagi? Kita kena riau lah nak kata apa lagi. Ya, betul Ustaz, betul. Belum sempat Pasal kita riau, kata, ya. belum sempat ya Allah. Belum sempat kita kata ya Allah. Sesungguhnya aku bersalah. Tuhan kata, wahai kekasihku, sesungguhnya aku sangat-sangat mengampunimu. Tak ada hamba bersalah lagi, dia ampun dah dosa. Tak ada satu saat dalam hidup kita yang Tuhan lupa kat kita. Tak ada. Tuan cari ya. Tak ada satu saat yang berlalu dalam hidup kita Tuhan lupa kita. Tak ada. Yang duk lupa siapa? Kita. Duk ajak yang tu. Supaya kita sedar yang kita suka lupa. Tuhan dia tak nak lupa. Ya. Pasal apa? Pasal kita ni khalifah pengganti. Mana mungkin kita ni khalifah dia nak lupa. Terus abang Nasrani, Majusi, Yahudi manalah. Tetap Tuhan tak pernah lupa. Yang duk lupa kita. Betul. Kalau gitu, terus tengok bab Tuhan tu. Tengok bab kita yang selalu benih ni. Tengok Tuhan elok dah, sempurna dah dia. Baik. Kalau kita berjumpa dengan kawan, Ya. kita jumpa, kita seronok. Tuhan nak abang, itulah rindu aku kat hang. Dan Tuhan nampak dekat kawan kita, itulah rindu aku kat hang. Kita tak boleh tak merasa pun kerinduan Tuhan bila kita dapat bertemu dengan sahabat, kawan, teman, adik-beradik, kaum keluarga, anak isteri. Kita dapat tengok muka, kita rasa tenang. Kita tak tahu tenang tu apa dia. Rupanya tenang itu adalah kasih sayang dan kerinduan Allah pada kita. Tak nampak pun Ustaz. Tak nampak satu hal, rasa pun tak. Rasa pun tak. Tuhan kata, hang sayangan aku, hang buah hati aku, takkan aku nak celuk hang masuk neraka. Melainkan hang yang minta nak masuk. Takkan aku buat hang, aku nak pergi hancur hang. Takkan aku buat hang, aku bagi binasa. Yang bagi binasa bukan aku, hang. Namun, setiap kali hang nak hancur, aku tunggu hang untuk berbetul. Aku tunggu hang untuk ampun. Aku tunggu hang untuk bersihkan hang. Aku tetap tunggu hang tanpa syarat. Tu tak cerita syarat abdi, cerita syarat abdi. Lagi tonton khas ni. Baik. Next. Aku tak perlu hang nak kena kata ya Allah 1000 kali untuk mai kat aku tak perlu. Tetapi bila hang boleh kata macam tu, yang rasa indah, yang rasa lega, yang rasa lapang, yang rasa puas hang. Hang katalah. Bukan untuk aku nak terima hang dengan syarat hang kena kata 1000 nama aku. Tak. Kalau hang abang sejuta nama aku pun yang puas hang, bukan aku. Aku tak pernah dengan hang puas dengan syarat hang berkata nama aku. Aku puas dengan hang sebab hang adalah kepuasan diri aku. Tak ada syarat apa daripada hang untuk aku. Yang buat kata nak pergi kat Tuhan, nak baca banyak nu, nak pergi kat Tuhan sebut. Jadi Tuhan buat, bukan aku buat. Okay. Pasal aku tak perlu syarat apa-apa dari hang. Kalau aku perlu syarat dari hang, hang nak main kat aku, hang kena baca nama aku sebut 100 kali. Mana aku sama level dengan hang. Aku bukan hang. Pak jam. Tu syok tengok tuan-tuan jam. Tuan-tuan jam sangkut melekat kat peti air, tak tahu pergi mana, duk keras mesin tu. Pening. Duk pusing keliling Ustaz. Pusing. Kaldai. Bubuh kayu atas belakang dia. Dekat di penggiling. Penggiling tu penggiling tepung. Kaldai tu pusing lah. Pusing. Dia ingat dia pergi clean, rupanya dia balik tangguh. Dia ingat dia pergi membayar benar dah. Rupanya lah balik tangguh. Dia kata, benar dah. Tuan-tuan, lah balik tahu nak. Kalau ayat tuan-tuan balik tahu nak. Tuan-tuan balik ayat Bismillahirrahmanirrahim. Itulah diri tuan-tuan. Ayat tu Tuan-tuan baca satu Quran 6,666 ayat. Lalu tuan-tuan balik dekat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tuan-tuan balik kat huruf ba ya.
Last kali, Ya. tuan balik pada 1 titik huruf ba. Tentu ya duduk. Semua dalam tu dah. 1 titik dan ba tak boleh tak ada titik. Ba mesti ada titik. Baris tak ada, tak apa lagi. Titik tak boleh tak ada. Titik kena ada. Ya. Dan titik huruf ba tak pernah ada di bawah. Titik huruf ba tetap ada atas. Allah. Kalau gitu kita bukan benda remeh, kita benda mulia. Sebab kita asal daripada atas. Allahu Akbar. Nak mengaji ilmu huruf, Ya. nak mengaji ilmu huruf ni pula, berdengung pula, tumbuh lumut kepala, tak faham ini. Pakai botak dulu baru luruh rambut semua. Ya, silakan. Oh, mana penonton di studio sengak mana? Orang main bola, Ya. lawan ni pun 7-0 kan. Hari ni main bola 11-0 sama dengan bilangan pemain tu. Ini TKO terus dia, Ustaz. Ini semua long shotnya. Ha? Masuk gol, keeper suka main depan. Keeper cari apa dah. No. Tuan-tuan nak tengok, Allah. kita dengan Tuhan macam mana. Ya. Tuan tengok bola, tuan tengok main bola. Bola Hmm. bergerak, kerana bergerak sendiri ke kerana ditendang? Ditendang. Ya, macam kita macam bola tu. Kalau pemain tu tendang atas. Kita ingat kita naik atas, rupanya kena tendang. Betul Ustaz Mak. Jangan duk perasan Ustaz. Perasan ni paling teruk dia saya rasa. Kita bergolek. Kita ingat kita ni terah. Rupanya kena tendang. Bukan bergolek sendiri. Lepas tu, Kena khidmat. kita berhenti. Kita ingat kita diam. Rupanya, apa tak tendang kita duduk keras. Tuhan kata, Huwallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku telah cipta kamu dan apa yang kamu buat. Jam tu. Mai tang ni jam terus. Jam terus. Baik, Ibrahim silakan. Ada soalan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ibrahim. Ya Ustaz, macam mana Ustaz cakap tadi seawal-awal agama itu adalah mengenal Allah. Jadi kita boleh tahu ke yang kita ni dah adakah satu macam mana kita boleh merasai tak kita dah betul-betul kata mengenal tu macam mana? Kalau tak ingat kat Tuhan, Ibrahim rasa guna. Susah hati ya. Jadi cukup tu betul dah tu. Tapi Kalau- kadang lupa, kadang dia Tak lupa. Dia kadang-kadang sama. Ibrahim hilang telefon ingat guna. Sama tak Risau. dengan tak ingat kat Tuhan, sama tak risau? Sama. Kalau sama tetap tak ingat kat Tuhan. Hilang telefon sama dengan tak ingat Tuhan, rasa tak seronok. Tetap tak ingat Tuhan. Tetap tak kenal. Yang kenalnya, tak ingat kat Tuhan tu rasa tak seronok sungguh. Sehingga benda-benda lain tak ada dalam kepala kita. Hilang tu. Itu baru dia kenal. Macam tu orang boleh tahu. Semua orang boleh tahu. Cuma dia tak tahu. Jadi nak tahu tu, dia kena mengaji. Ambil tahu dulu baru dia boleh tahu. Ya. Dia mesti main dengan ilmu Ustaz dah. Semua orang. Ya. Semua orang sebab kewujudan itu adalah ilmu. Jadi yang dikatakan wujud itu adalah mengetahui. Kalau tak mengetahui, kereta apa wujud? Ya. Kucing Angin berwujud. wujud. Kan? Kipas angin wujud, kapal terbang wujud, pokok wujud, bulan bintang wujud. Tapi apa beza dengan wujud kita? Pasal wujud kita tahu. Wujud mereka tak tahu. Ya. Maka ilmu kena tahu dulu pasal mengenai Tuhan tu. Kalau gitu, bila kita tahu, apa bagus dia? Kita tahu bila salah tu macam mana dan kita tahu bila lajak tu macam mana. Kalau kita tak tahu, kita lajak apa kita tak tahu. Ya. Lepas tu, kita tahu dah yang kata hamba ni macam mana, yang kata manusia ni macam mana. Kalau kita tahu, bercakap tentang Tuhan sekalipun, tapi kita tahu, ini bukan cakapan perhambaan, ini percakapan kemanusiaan. Ikut-ikut tiru-tiru. Tiru-tiru, sangka-sangka, ikut apa-apa. Kita boleh tahu yang tu.
Ya. Dan itu satu keadaan. Bila kita tahu, kita pula boleh bedakan mana hal dan yang mana ilmu. Hal yang berlaku yang macam mana, ilmu yang kita tahu yang macam mana. Jadi, kenal tak? Itu lebih dari kenal. Ya. Maksudnya tahu Ustaz dengan ilmu tu lah Ustaz. Ya, dengan wujud. Dengan tahu tu. Ya, Wujud tu, dengan ilmu. Dan apa dia ilmu? Ilmu itulah dia. Yang tak ada bentuk, tak ada bentuk, tak ada warna, tak ada bunyi, tak ada apa, tapi dia tahu. Ya. Kalau tahu tu yang berdiri, orang asli pun percaya kat Tuhan, cari pokok kat semua. Betul. Sebab dia tahu. Cuma macam mana tu yang dia tak tahu. Tahu, Muhammad Ustaz. tahu tentang ada Tuhan tu tak berlaku kat dia walaupun dia orang asli. Tetapi yang macam mana Tuhan, tu dia tak tahu. Sebab bibit tauhid ni Tuhan letak kepada semua yang bernama wujud mengetahui ni. Sebab tu orang Nasrani cari Tuhan. Orang Yahudi cari Tuhan. Orang Majusi cari Tuhan. Sama dia cari Tuhan. Maka kalau dia tak tahu, dia ambil lah patung dengan akal dia buat. Patung bagi ada, dia sembah patung tu. Dia ambil api, dia letak, dia sembah api tu. Pasal dia tak tahu. Tetapi keperluan dia kepada Tuhan tak ada sebab dia manusia. Elemen sunatullah yang Tuhan letak pada manusia. Maka Muhammad mainlah bagi tahu. Bukan macam tu. Maka tu, esok dia tak boleh abang lah. Aku tak lagi tahu. Tu aku bawa main Muhammad. Aku bawa main Quran. Pasal faham tolak. Ya. Sebab tu tak boleh sangka. Sangka kita jadi cari baik. Yahudi sangka Tuhan ni ada tempat nak kena sembah. Buat gereja. Buatlah kita pun kata juga Tuhan Allah Ta'ala ni ada tempat nak sembah. Kita pun buat masjid juga. Mana ada beza? Bangunan sebab tu sembah macam tu lah. Nak buat apa? Mana beza? Tak ada beza. Betul-betul masjid ni apa dia? Betul-betul nak buat masjid ni binaan macam mana yang betul-betul yang kita masjid ni? Tetap jadi sama agama tiru-tiru, agama sangka-sangka. Baik tak payah jadi orang Islam. Jadi orang Islam faham tu. Allah. Maknanya Ustaz lagi tak boleh membezakan tu, tak boleh lah. Memang tak boleh Ustaz lah. Sebenarnya boleh beza, cuma hak ni dia tak boleh beza. Ya, faham. Abang kat dia, kalau gulai dia tahu hak mana. Kalau rendang dia tahu hak mana. Kalau dia tak boleh beza, dia tak tahu mana gulai mana rendang. Baik. Hak ni dia tahu gelap yang mana, cerah yang mana. Cuma bab Tuhan ni, dia tak tahu nak beza. Pasal apa dia tak beza? Pasal dia tak diajar untuk mengenal. Dia tak diajar untuk mengenal akan Rabbaniyah dengan betul. Dia diajar untuk mengenal benda-benda kemanusiaan. Berlaku kat semua orang. Sedih. Yahudi sedih. Majusi sedih. Nasrani sedih. Orang asli pun sedih. Pilu. Semua orang pilu. Suka. Semua orang suka. Rasa cinta. Semua orang rasa cinta. Tak mana beza. Tak mana beza yang kata Islam ni. Dia sedih-sedih lagu mana. Dia suka-suka macam mana, kenapa dia suka, kenapa sedih. Orang sedih kerana kehilangan sesuatu. Sedih tu mai. Orang yang kenal sedih kerana dia rasa dia jauh dengan Tuhan dia. Beza dah kot pun. Beza. Sangat beza. Okay. Next. Tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan pergi masjid, tuan-tuan semayang tarawih, 8 rakaat dia buat tazkirah. Apa yang guru cerita dalam tazkirah tu? Pahala. Kelebihan Ramadan. Apa kita dapat lepas kita puasa? Banyak mana kita dapat bila kita puasa? Kita boleh sedekah, kita dapat apa? Betul tak? Betul. Yang tu lah kita duduk dengar dalam tazkirah. Nampak? Tetap tak jadi kehambaan tu. Tuan-tuan main mengaji asing dalam grup macam ni mencerita tentang ketuhanan tu. Bukan kita nak cerita tentang buat amal tu, buat amal ni. Itu bukan benda utama. Benda utama ketuhanan tu. Ketuhanan yang wajib ada dalam diri kita, mengesahkan ketuhanan Allah sehingga kita balik ke pangkalnya, melihat bagaimana kita dipandang di awal diri kita. Kita tengok yang tu.
Barulah semayang tarawih kita seronok. Ingat tazkirah pun puas. Kita duduk jemaah pun kita seronok. Sebab kita tahu awal pandangan Tuhan ni macam mana. Sampai kita boleh main dengar tazkirah ni. Sampai kita boleh main semayang jemaah ni. Sampai kita boleh berdoa. Sampai kita boleh istighfar. Sampai kita boleh selawat ni. Apa sebenarnya yang berlaku? Oh, inilah rupa-rupanya pandangan awal Allah ketika kita masih belum berbentuk. Ya. Barulah amalan kita jadi amalan yang seronok. Tak ada pula kita ingin nak buat lah. Ya. Ini kena habak tu dengan pahala besar gajah, besar hipo kan, besar pahala besar dinosaur T-Rex tu baru nak pergi buat. Baik lah hamak tu. Tu selalu saya duk geram, saya duk tibai sini. Tuhan kata aku tengok hang tanpa sebab. Kenapa hang tengok aku dengan sebab? Aku tengok hang tak ada syarat. Kenapa hang nak tengok aku dengan syarat? Okey, siapa dia tanya tu? Assalamualaikum Ya, Ustaz. sila. Saya Sila. Sorry. Tengah semangat kali berhenti saya. Sekejap lagi dia play. Ustaz ni saya nak tanya sikit Ustaz. Apa ni tadi Ustaz kata kita merasakan diri kita ni jauh dengan Tuhan kan? Ya. Macam mana kita boleh rasa jauh Ustaz sebab Oh, cantik soalan. Saya bagi jawapan. Macam mana kita boleh rasa jauh? Sebab Tuhan kata, sebab aku terlampau dekat dengan hang. Ya, betul. Sedangkan yang merasa tu pun dia juga yang beri Ustaz kan? Dia bagi betul. Merasa bukan dia, merasa kita. Tapi yang bagi rasa tu dia. Pasal apa? Pasal aku nak hang jangan pusing kat lain. Dengan jauh itulah hang mai kat aku. Dengan rasa jauh tu, hang lebih mudah mai kat aku. Sebab dengan jauh tu hang rasa sedih, hang rasa pilu, hang rasa takut. Tu rasa diri hang kemanusiaan yang boleh bawa mai dekat aku dengan mudah. Maka kenapa kita rasa jauh? Kerana Tuhan kata, aku ketika itu dengan kamu terlalu hampir. Lagi satu Ustaz. Apa ni, maksud Ustaz mengenal, kita nak mengenal, sedangkan dia kata dia tidak menyerupai sesuatu dari segi bentuk, dari segi apa semua Ustaz kan? Ya. Jadi cara kita ni yang, atau sama ada saya yang tak faham jam ke apa ke kan? Macam mana cara? Macam ni. Tuhan kata laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Aku tidak menyamai segala sesuatu. Aku maha mendengar dan maha melihat. Okey. Dia kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Aku tak setara, tak standing dengan apa-apa pun. Betul? Okey. Lah ni tentulah kita tak boleh kenal, betul? Betul tak? Ya, betul Ustaz. Okey. Kalau begitu, tanpa kita tengok Tuhan tubuh, kita tak boleh kenal kah? Sepatutnya boleh. Dengan apa? Dengan ilmu Ustaz kata tadi. Ilmu tu nak kenal apa? Ilmu pun nak kenal kah? Ilmu nak kenal apa daripada... Sepatutnya kenal diri kita Ustaz kan? Ya. Nak kenal apa pada diri kita? Apa yang ada pada diri kita yang kita boleh kenal? Sifat. Kita kenal lah ni. Bukan kenal Tuhan. Kita kenal sifat tu. Ya, Ustaz. Macam mana nak kenal? Kenal sifat. Bukan kenal Tuhan. Tuhan sampai bila kita tak kenal? Tapi cuba tengok hujan. Hujan turun. Hujan turun tu atas sifat apa? Sifat pemurah, maha memberi, maha mengurniakan rezeki. Tengok nampak sifat dah. Kalau gitu, sifat tu apa? Sifat tu hak diri Tuhan. Dia Tuhan kah? Dia bukan Tuhan. Tapi dia terpisah dah dengan Tuhan. Dia tak nak terpisah. Kalau gitu. Tak usah. Kenal Tuhan. Kenal sifat lah. Diri kita ni bekas daripada sifat Tuhan tu. Sebab tu, kita mengaji kenal diri kita. Bila kita mengenal diri kita, kita mengenal Tuhan atas sifat. Dan bekas perbuatan. Paling tidak, maha membentuk. Tengok batang hidung, muka, rupa kita ni, paling tidak nampak satu sifat Tuhan. Maha membentuk. Kalau begitu, bukan bentuk yang kita tengok. Yang memberi bentuk tu. Yang sangat-sangat arif tentang membentuk. Maka dibentuk itulah sifat Tuhan. Sebab tu Tuhan kata, telah kami sempurnakan kepada mereka. Apa dia? Bahagian kami. Apa dia?
sifat aku bubuh kat hang. Kalau Tuhan tak bubuh kat kita sifat dia, kita tak akan wujud. Wujud sekarang ni sifat dia tu lah. Pasal diri dia tetap tak menyamai. Tetapi kalau tak menyamai, sifat tu bukan pernah terpisah daripada diri tu pun. Betul? Nak bagi faham, saya kata garam dengan masin. Masin satu hal, garam satu hal. Tetapi masin bukan garam. Garam lah masin. Tetapi masin tak pernah terpisah dari Garam. Okey. Baik Ustaz. Okey Nezan. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik. Baik, ada lagi? Silakan. Sekarang ni. Ya. Tengoklah sekarang ni, saat dan ketika ni. Yang kita nampak apa dia? Sifat kan Tuhan? Sifat. Dia maha menyuluh. Ya. Maka benda yang disuluh yang kita nampak, Tuhan hak suluh kan nampak. Betul? Tetapi nak nampak benda disuluh dengan sifat Tuhan tu lah. Kalau dah nampak sifat, takkan Tuhan lain benda tu. Kalau Muhammad Alizan tengok kereta Mercedes 500 SEL. Okay. Hebat tak kereta tu? Hebat kan? Hebat. Alizan tengok saja kereta tu, Alizan duk fikir tentang apa? Tentang kereta ke tentang Tuhan? Tuhan. Paling tidak Alizan akan tanya, siapa punya? Betul? Dan Alizan akan kata, kaya orang ni. Perlu tak Tuhan tu nak tunjuk duit banyak? Tak perlu kan? Tak perlu. Dia tunjuk di Mercedes tu dia tahu orang kata kaya. Bukan Mercedes tu yang kaya. Dia. Tapi tempat dia tunjuk Mercedes tu. Sebab ada limitation kita Ustaz. Ya. Maknanya kita ni limitation kita sampai setakat sifat lah. Setakat dia bagi faham. Ada orang dia bagi faham lebih. Ada orang dia berkurang bagi faham. Nabi kata, aku mengenal Tuhanku setakat yang diperkenalkan oleh Tuhanku. Nabi faham makna. Kadar. Kan? Dia kata, aku ni kenal dia setakat mana dia berkenal je. Lebih aku tak tahu. Okay. Okay, Nizam. Alright. Okay, next. Ada lagi? Sekejap je Ustaz. Dah kalau orang tanya, kalau orang tanya kita semua. Ya. Sampai tang mana hang nak mengaji benda ni? Mati. Sampai bungkus. Abang dia. Sampai aku tahu kata, aku tak tahu. Sebab level paling tinggi ilmu adalah tak tahu. Tak tahu. Tu pulang semua kat dia Ustaz tu. Macam tu. Kita memang tak tahu pun. Tahu yang ada kat kita. Tahu dia, sifat dia punya. Sebab tu kita boleh mengetahui. Kalau tahu tu tak boh, kita tak tahu. Ya. Tetapi pasal kita tak kenal Tuhan nak boh tu, kita kata kita tahu. Mula nak memandai-mandai Ustaz tu. Dia kata dah, daripada aku, kembali kepada aku. Dia abang, daripada dia. Innalillah. Daripada aku. Tahu hang tu dari aku. Kuat hang tu dari aku. Dengar hang tu dari aku. Pandang hang tu dari aku. Kalau tu, aku yang letak semua tu hang. Baru hang boleh nikmati semua tu. Kalau aku tak letak, hang zero. Ya. Bila dah tahu macam tu, mana kita nak bangga? Kita tak tahu diri kita. Ya. Wazirul. Ya, silakan. Buka mikrofon. Mikrofon. Sorry, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak duk mengaji kat Ustaz ni kan? Saya lah. Ya. Rezeki tu dia jadi murah Ustaz. Okey. Lepas tu kadang-kadang saya fikir takut lah Ustaz. Takut dugaan nak mai tu takut. Apa yang nak mai ke depan ni. Sebab kita apa yang kita nak tu dia bagi jadi mudah. Okey. Cakap dalam ni pakai manusia sikit. Jangan pakai hamba banyak kan. Kita lagi cakap. Pakai manusia, duduk kat manusia tak apa. Bila duduk kat manusia kita boleh cakap. Duduk hamba tak boleh cakap lagi. Yang mata yang cakap.
Saya pergi duduk dekat hamba nak cakap apa tak boleh. Pasal dia main, dia letak, dia buka, dia tak tutup, dia buka sampai kita duk tengok banyak sangat lagi. Kita punya akal boleh jam. Bila cakap tang ni, turun meduk dekat manusia cakap ni. Kita boleh cakap. No. Cakap kat gambaan tadi cakap. Pasal apa lagu tu? Pasal Tuhan kata dia Ar-Razzaq. Dia maha memberi rezeki. Ya. Kita bagi habis. Dia bagi tak habis. Dan dia bagi kat kita bukan ada syarat. Saya abang tadi, Tuhan menyayangi kita, Tuhan menyintai kita, Tuhan meridai kita tanpa syarat. Kalau tak bersyarat, dia bagi semua. Dua nilai aja. Dia bagi dengan nilai kehambaan atau dia bagi dengan nilai kemanusiaan. Tengok kita duduk level mana. Tapi pasal apa? Rezeki murah. Nabi kata tu nak bagi confirm. No? Ya nak, saya abang ni, nak bagi confirm. Nabi kata, barang siapa belajar ilmu mengenal Allah, dunia dan akhirat dia Tuhan bagi percuma. Allah. Siapa yang mengaji bab dunia, Tuhan bagi dunia kat dia. Siapa yang mengaji bab akhirat, Tuhan bagi akhirat kat dia. Siapa yang mengaji bab Tuhan, dunia dan akhirat Tuhan bagi percuma. Sebagai contoh. No, dia bagi contoh ni. Saya tapi saya takut juga Ustaz, takut tak apa. Sat, lagi saya boleh abang. Saya mengaji tahun ni, mengaji benda ni mendalam pada tahun 1998. Saya start mendalami benda ni. Kan? Mengaji. Saya pergi Mekah. 12 kali. Sekupang pun saya tak ukur. Allah. Saya pergi buat haji. Free of charge. Saya, orang lain pergi dengan kapal biasa. Saya pergi dengan kapal eksekutif. Saya balik dengan A380 Airbus. Saya duduk sekali dengan pilot tu. Saya disuruh baca doa untuk kapal terbang tu nak bertolak balik. Saya ada suruh bagi doa dalam kapal tu, baca untuk semua penumpang, baca untuk penerbangan tu. Saya baru teringat Nabi kata, hang mengaji pasal Tuhan, dunia semua hang dapat free. Dunia dapat free sungguh. Dan 6 bulan saya mengaji pasal ni, 6 bulan, Allah Ta'ala bawa saya pergi mengajar di Manchester United, University Old Trafford, Tom Hill, Man U. Ajak pelajar Islam, ada pelajar Melayu kita dalam 400 orang tu. Saya dapat ni, ketakutan duduk mai. Macam Wazirul rasa. Dia nak bagi istidraj kat aku kah? Angkat. Dia kerak. Sebab Tuhan buat ramai dah tu. Dia buat sebagai istidraj. Kita sangka dia bagi rahmat. Rupanya dia kerak. Pasal kita suka lupa. Kalau Wazirul takut atas apa? Takut jadi istidraj. Itu patut kena takut. Sebab tu, bagilah aku sedar dengan apa yang bagi kat aku Tuhan. Saat lagi dia jadi istidraj untuk aku, sekali dia kerat, tak bangun dah. Minta yang tu. Takut. Janganlah letak ni sebagai jerat tikus. Aku duk syok dengan cheese. Aku duk syok dengan ikan kan. Aku pergi ambil, rupa-rupanya dia adalah rangka. Ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey Ustaz. Jam pun dah 11.45. Dekat 12 dah. Lagi nak. Oh lagi dah masuk pula. Ya Allah. Ngaji apa lama kat ni. Panjang umur kita jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah. Lebih kurang minta maaf banyak-banyak. Cikgu. Minta maaf banyak-banyak cikgu. Macam duduk dalam kelas yang serius. Gelak sikit. Tengok macam takut lah. Tengok muka macam tu ada potensial jadi ketua sekolah tu. Amin. InsyaAllah. Lebih kurang minta maaf banyak-banyak semua. Salah silap. Pak Lang. Wih, sedap makan apa Pak Lang. Ngap. Sedap. Dia moreh.
Tengok enjoy makan syok. Baik. Selamat menjamu selera insya-Allah. Baik. Dalam kita duk mengaji hak ni. Mengaji dengan saya ni tuan-tuan tak ada protokol. Jadi tuan-tuan tak payah duk asal nak jaga tu jaga ni. Buat agak-agak tak menjejaskan sudah. Cuma saya pesan, kalau hak kaki merokok, jangan merokok tang ni, pi datang lain sikit. Balas depan cermin pula. Balas depan cermin. Yang lain tak apa, tuan-tuan nak lena pun tak apa, tapi janganlah macam tubuh bunyi kacau orang semua habis. Lena pelan-pelan kan. Macam kucing lena pelan-pelan. Lena badan tak ada masalah. Dua jangan tidur. Jangan lena. Lena badan tu sifat kita lena yalah. Tapi jangan bagi hati lena. InsyaAllah. Umur panjang kita jumpa lagi. Tak dengar Palang, Palang tak buka ni, tak buka. Palang tak buka mikrofon. Tak buka mic. Tekan mikrofon. Last saya nak tanya lah sebab saya jarang tanya. Boleh. Bab masalah ni, sebenarnya perjalanan ni saya dah ikut 25 tahun dah Ustaz. Lagi lama, ya Allah. Jadi, banyak yang Ustaz cerita tu, semua masuk semua lah kepala saya. Ya. Cuma satu je. Tentang masalah istidrak tu tadi. Apabila seorang tu jatuh, ada tak peluang naik balik atau cara ubah channel ke apa ke macam mana? Boleh. Kalau dia mau. Masalahnya, istidrak tu bukan Tuhan buat. Tuhan tak letak kat dia, bagi dia buat. Dia tak sedang buat diri dia dengan istidrak. Kalau begitu, dia betul sungguh, dia sedar diri, dia patah balik je, accepted, diterima. Sebab Tuhan itu Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Wadud, yang sangat menyintai orang yang suka bertobat. Kita baik, kita duk habaq istidrak tu supaya orang tahu bila dia duk naik dia tak pernah ada masalah, dia kena beringat tu. Sebab kita semua ni Tuhan kata laqad khalaqnal insana fi kabad. Telah aku cipta manusia dalam kepayahan. Tiba-tiba kita senang dah. Jaga. Masalah dia satu lah. Kita buat apa dalam keadaan kita duk menapi diri ni? Bukan aku. Jadi kadang-kadang masa macam pelik juga. Itulah yang saya duk blok tu. Mana bukan aku pula, akulah duk buat tu. Dia nak prefer kata ni yang jadi Tuhan. Kalau betul abang ada. Dia minum arak, dia kata bukan dia minum. Mana boleh je tu? Dia ambil dadah, dia kata ni bukan aku. Mana boleh je tu? Dia nampak tu terlebih sangat kot. Tak. Hak tu masih dalam kejahilan. Dia nampak pada kemanusiaan dia, pada kehambaan dia sangkut. Kalau kehambaan dia berdiri betul, dia akan tolak tu, faham tu. Salah kita faham macam tu. Tuhan kata dah aku bagi kat hang semua, pasal apa aku pula? Nak buat baik pun hang, nak buat jahat pun hang. Aku dah bagi semua ketetapan tu hang. Hang boleh pilih nak buat baik atau nak buat jahat. Tiba-tiba dia kata, ni semua Tuhan lah. Dan kadang-kadang dia letak pada keakuan diri dia. Dia rasa dia boleh buat semua. Dia tu salah juga. Sebab tu kadang-kadang ada orang alim kata. Orang alim kata aku pun bukan aku. Maksudnya tu makna dia menafikan diri tu. Dia nak habaq kata kita dengan Tuhan tak terpisah, tapi kita ini adalah kenyataan. Bukan Tuhan. Walaupun tak terpisah, kita kenyataan saja. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan, dia tak perlu tubuh, tak perlu bunyi, tak perlu suara, tak perlu apa pun. Tapi kerana kita perlu semua tu. Namun tak boleh berdiri sendiri, mesti dengan dia. Selamatlah bila dengan dia. Selamat diri kita daripada melakukan benda-benda yang tak layak bagi kita untuk melakukan. Pasal kalau kita berkedudukan orang yang dekat dengan Tuhan, kita tak layak buat benda tu. Bila kita diberi dengan kefahaman, diberi dengan ilmu, kita dah boleh faham. Ini sebenarnya aku, bukan dia yang buat pun. Tetapi kita akan tentang kesalahan dia. Macam tu lah Palang, insyaAllah. Baik, Palang. Lebih kurang minta maaf banyak. Selamat bersahur. Dan selamat meneruskan ibadah puasa lagi 20 hari. Jangan cuba-cuba nak raya. Ustaz sawab apa? Saya syok makan bubur bayam. Oi, tak apa.
Orang rumah buat bubuk bayam punyalah sedap. Tapi saya puji pelan-pelan je. Takut lagi 20 hari kerja makan bubuk bayam tu. Kacau saya. Saya kena puji pun pelan-pelan sikit. Kan bagi dia dengar. Orang perempuan ni, puji dia saya lagi. Dulu saya pernah puji dia sekali. Masam pedas keladi. Makan dengan ikan kering punyalah sedap. Bila puji dia. Hai Simen. Masakan you macam orang tua-tua. Sedap bukan main. Ya Allah, masam pedas keladi you. Marvelous. Sebulan makan pedas. yang tak tahan tu, pagi tu beli roti Kadina, tikah masam pedas. Allah lagi tak tahan lah tu. Sebab tu, jangan puji tak tu pasal. Agak-agak sini. Baik. Lepas tu orang perempuan pula tuan-tuan. Jangan kutuk dia. Kutuk dia tak marah. Minum-minum Nescafe ke abang dia awak ni hampir minum di kedai aku tak buat lah kan. Lepas tu jangan puji teruk-teruk, puji betul-betul. Baik. InsyaAllah. Moga-moga dalam rahmat, dalam keberkatan. Amin. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin wa li salati hafidhin wa li zakati fa'ilin wa lima 'indaka talibin wa li 'afwika radin wa bil huda mutamassikin. وبنعماء شاكرين وعلى البلايا صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita niat puasa. Syahr Ramadan hadhi sanatillahi ta'ala. Jumpa lagi insya-Allah. Allahu a'lam. Baik sama. Baik sama. Terima kasih Ustaz.